Tahukah Anda yang rakyat Indonesia boleh beli rumah 500.000 dengan bayaran bulanan cuma 500 saja. Tapi rakyat Malaysia kena bayar hampir 25 sebulan untuk rumah yang sama. Ini bukan cerita dongeng. Ini realiti jurang ekonomi antara dua negara serumpun yang kebanyakan kita tak perasan. Hari ini saya nak bongkar rahasia sebenar, kenapa jiran kita boleh hidup lebih selesa, walaupun gaji purata mereka lebih rendah. Kalau Anda tengok video nih sekarang, tolong saya buktikan satu perkara. Kawan saya dari Jakarta kata, konten macam ini tak akan sampai 1000 views sebab rakyat Malaysia lebih suka tengok drama berbanding fakta sebenar. Tapi saya percaya kita ni lain. Kita nak tahu kebenaran. Tekan like sekarang dan tunjukkan yang kita memang nak belajar tentang negara sendiri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya baru balik dari Jakarta bulan lepas. Duduk mamak dengan kawan Indonesia saya kat Ampang. Dia tanya satu soalan, simple yang buat saya terdiam. Kenapa orang Malaysia selalu komplain mahal padahal gaji korang lagi tinggi dari kami? Masa tu saya tak tahu nak jawab apa. Lepas tu saya mula kaji. Apa yang saya jumpa mengejutkan. Jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia bukan terletak pada ekonomi semata-mata. Ya lebih dalam dari itu. Dan nanti saya akan tunjukkan satu fakta tentang sistem perbankan yang akan ubah cara Anda tengok pinjaman rumah selama-lamanya. Mari kita mulakan dengan sesuatu yang kita semua pikir kita tahu. Indonesia lebih miskin dari Malaysia kan? Salah besar. GDP per kapita Malaysia memang lebih tinggi. Kita pada USD 900 berbanding Indonesia USD 400. Tapi ini cuma satu sudut cerita. Coba tengok dari sudut lain. Harga nasi lemak kat KL sekarang dah ria pandi sampai lesukundi. Kat Jakarta, nasi padang penuh dengan lauk berlambak cuma rupiah 20.000. Itu dalam relasi 50 je. Dah dapat nasi dengan rendang, sayur, sambal, telur, semua sekali. Tapi ini bukan pasal makanan semata. Ini pasal purchasing power. Kuasa beli sebenar rakyat Indonesia untuk barengan harian sebenarnya hampir sama dengan kita. Malah untuk makanan dan pengangkutan mereka lagi untung. Kenapa? Sebab Indonesia ada satu kelebihan yang Malaysia dah lama hilang. Ekonomi tempatan yang masih kuat. Pasar tradisional mereka masih hidup. Warung makan tepi jalan bukan sahaja survive, tapi berkembang maju. Sekarang mari masuk kepada bagian yang paling ramai tak tahu. Sistem perbankan. Ini dia game changer sebenar. Di Indonesia, bank kerajaan macam Bank Rakyat Indonesia tawarkan kadar faedah pinjaman perumahan serendah 3% setahun. Ya, Anda dengar betul. 3%. Di Malaysia, kita tengok 4% sampai 45% dan itu kalau dapat rate yang baik. Nampak macam bezanya sikit je kan? Tapi coba kira impaknya. Rumah 500.000 dengan loan 90% selama 30 tahun. Di Malaysia, dengan kadar 4.2%, bayaran bulanan Anda 200 lebih. Di Indonesia, dengan kadar 3%, bayaran bulanan cuma rayu situ 100. Beza 300 sebulan. Dalam setahun tuh 600. Dalam 30 tahun, hampir 100.000 beza. Itu duit yang boleh beli kereta MyVcash terus. Tapi, tunggu dulu. Ada lagi satu rahasia. Indonesia ada skim subsidi rumah yang Malaysia dah lama mansuhkan. Program sejuta rumah, mereka bagi subsidi bunga 5% untuk rumah bawah, rupiah 350 juta. Itu lebih kurang 100.000 subsidi percuma dari kerajaan untuk setiap pembeli rumah pertama. Bayangkan, kalau Malaysia buat balik program macam ni,
Berapa ramai anak muda kita boleh beli rumah? Sekarang mari kita cakap tentang benda yang betul-betul buat saya terperanjat. Kos sara hidup. Semua orang kata Indonesia murah sebab rupiah lemah. Betul, tapi tak lengkap. Coba tengok bil elektrik. Gaji minimum kat Jakarta rupiah 5 juta sebulan. Itu dalam separuh terus 50. Gaji minimum KL 100. Hampir sama kan? Tapi bil elektrik apartemen 2 bilik kat Jakarta rupiah 300 ribu aja. Itu 80 rupiah. Kat KL minimum 170 sampai 200. Kenapa? Sebab subsidi elektrik Indonesia untuk rakyat biasa masih kuat. Kerajaan mereka sanggup tanggung beban. Tengok pula pengangkutan awam. Tiket MRT Jakarta dari ujung ke ujung kota cuma rupiah 14.000. Itu rempat je. MRT kita dari Kajang ke Museum Negara 6440. Jarak lagi dekat, tapi harga lagi mahal. Transjakarta pula, bus rapid transit mereka, tiket unlimited seharian cuma rupiah 5.000. Tak sampai 350. Rapid KL paling murah pun per 290 sekali naik je. Ini bukan nak kata Indonesia lebih baik dari Malaysia. Jangan salah paham. Tapi, ini nak tunjukkan yang ada jurang persepsi dengan reality. Kita selalu dengar Indonesia susah, Malaysia senang. Tapi, bila dah kaji betul-betul, gambar tuh blur sikit. Dan sekarang bahagian yang paling menarik. Sektor perniagaan kecil. Kalau Anda pernah jalan-jalan kat Sabang, Jakarta Pusat ataupun Malioboro, di Jogja Anda nampak satu fenomena yang dah hilang kat Malaysia. Peniaga kecil masih boleh survive dengan untung yang munasabah. Warung kopi, tepi jalan jual kopi, sedap cuma rupiah 5.000. Itu sekitar 40 aja. Mamak kita sekarang kopi O panas pun dah situ tuh 40 minimum. Dan yang penting peniaga warung tuh masih boleh hidup dengan harga jual macam tuh. Kenapa? Sebab sewa kedai kat Indonesia untuk lokasi biasa masih berpatutan. Rupiah 15 juta setahun untuk kedai kecil kat kawasan sederhana. Itu dalam perempat isi 100 tahun je. Berarti jadi sebulan. Coba tanya peniaga kat Bangsar atau Ampang berapa sewa mereka. 3.000 sebulan pun dah murah. Beza 10 kali ganda. Bila overhead rendah, harga produk boleh rendah. Bila harga rendah, rakyat biasa mampu. Bila rakyat mampu, ekonomi berputar. Simple. Tapi ada satu benda yang Malaysia menang telak. Infrastruktur dan keselamatan jalan raya. Lebuh raya kita antara terbaik di Asia Tenggara. Jalan raya Indonesia, walaupun dah bertambah baik, masih jauh ketinggalan. Plus ada perbezaan besar dalam enforcement undang-undang trafik. Kat Malaysia, saman potong line atau langgar lampu merah terus sampai. Kat Indonesia, masih ada budaya nego dengan polis trafik. Ini satu kelebihan sistem kita yang ramai ambil mudah. Sekarang mari kita masuk topik yang sensitif sedikit tapi penting. Peluang ekonomi. Ramai yang pikir Malaysia lagi banyak peluang. Untuk industri multinasional dan kerja kolar putih profesional memang betul. Tapi untuk usahawan kecil dan peniaga, Indonesia sebenarnya lagi terbuka. Mereka ada 240 juta penduduk. Pasaran domestik mereka 9 kali ganda lebih besar dari Malaysia. Maksudnya, kalau Anda jual produk untuk 1% penduduk, Indonesia aja dah dapat 28 juta pelanggan. 1% penduduk Malaysia cuma 340 ribu orang je. E-commerce kat sana pun lagi happening. Tokopedia, Shopee Indonesia, Bukalapak, semua lagi aktif berbanding kat Malaysia. Sebab volume pembeli lagi besar. Penjual kecil boleh capai jutaan customer tanpa perlu buka kedai fizikal. Platform digital mereka lagi demokratik untuk peniaga kecil. Sebab persaingan besar paksa platform bagi harga dan syarat yang berpatutan. Sekarang saya nak sentuh satu lagi jurang yang ramai tak perasan.
makanan, dan kesehatan. Kos rawatan berobatan swasta ke Indonesia sebenarnya lebih murah berbanding Malaysia untuk prosedur yang sama. Buat medical check-up lengkap, kat hospital swasta Jakarta dalam rupiah 2 juta. Itu 550 roja. Kat KL hospital swasta penal, minimum berapa ratus sampai 100 untuk check-up yang sama. Obat-obatan pun sama. Generik antibiotik yang kat Malaysia dijual 45, kat Indonesia cuma rupiah 50.000 tuh lebih sedikit dalam 15 stage. Kenapa ini penting? Sebab kesehatan adalah kos yang kita tak boleh elak. Bila ada sakit, kena juga pergi klinik ataupun hospital. Bila kos kesehatan murah, rakyat biasa ada lebih banyak duit untuk simpan ataupun guna untuk perkara lain. Uang yang sepatutnya pergi kepada bil hospital, boleh guna untuk pendidikan anak atau tambah simpanan persaraan, tapi balik kepada realiti. Adakah ini bermakna Indonesia lebih baik dari Malaysia secara keseluruhan? Tidak. Kita masih ada kelebihan besar dalam banyak aspek. Sistem pendidikan awam kita lebih konsisten. Keselamatan awam lagi terjamin. Infrastruktur air bersih dan sanitasi jauh lebih baik. Indeks rasuah kita lebih rendah. Sistem perundangan lebih stabil. Ini semua fakta yang tak boleh dinafikan. Yang saya coba tunjukkan ialah jurang persepsi. Kita selalu pikir jiran kita jauh ketinggalan. Tapi bila tengok aspek tertentu, terutama purchasing power untuk barangan keperluan harian, mereka sebenarnya tak jauh berbeza dengan kita. Malah, dalam beberapa aspek, sistem mereka lebih mesra rakyat biasa. Dan ini bawa kita kepada soalan paling besar. Kenapa Malaysia dengan KDNK per kapita lebih tinggi, rakyat rasa lagi tertekan dari segi keuangan berbanding Indonesia? Jawabannya ada 3 faktor utama. Pertama, kos perumahan. Harga rumah Malaysia berbanding gaji purata adalah antara yang paling tinggi di dunia. Nisbah harga rumah kepada pendapatan tahunan kat KL adalah 56 kali. Maksudnya kalau gaji Anda 60.000 setahun, rumah yang Anda mampu sepatutnya dalam 300 ribu. Tapi coba cari rumah landed kat KL dengan harga tuh. Susah nak jumpa. Kedua, kos pengangkutan. Ramai rakyat Malaysia terpaksa ada kereta sebab pengangkutan awam masih tak cukup menyeluruh, terutama kat kawasan suburb. Kereta bukan je nak bayar loan. Ada petrol, tol, insurance, road tax, service. Semua ni makan duit 800 sampai 1.500 sebulan. Kat Jakarta, walaupun trafik teruk, mereka boleh survive tanpa kereta sebab bus dan MRT dah sampai kebanyakan tempat. Dan murah pula tuh. Ketiga, inflasi tersembunyi. Harga barang naik, tapi gaji naik lambat. Nasi lemak yang 5 tahun lepas rimimoi, sekarang 8. Gaji naik berapa peratus dalam masa yang sama. Kalau dapat kenaikan 3% setahun pun dah kira bagus. Itu cuma 110 sebulan lebih untuk gaji 5.000. Tapi kos sara hidup naik lebih dari itu. Jadi apa yang kita boleh belajar dari perbandingan ini? Pertama, jangan mudah percaya stereotip. Indonesia bukan negara mundur yang kita selalu bayangkan. Mereka ada sistem dan dasar tertentu yang sebenarnya lebih baik untuk rakyat biasa. Kedua, Malaysia perlu tengok balik dasar perumahan dan pengangkutan awam. Ini 2 perkara paling besar yang tekan rakyat. Kalau boleh betulkan nih, kualiti hidup rakyat akan naik mendadak. Ketiga, kita perlu hargai apa yang kita ada. Sistem perundangan yang stabil, keselamatan yang relatif baik, dan infrastruktur yang mantap adalah kelebihan besar. Ramai negara jiran nak sangat capai tahap ini.
Keempat, ada peluang untuk kita belajar dari mereka. Kenapa subsidi mereka untuk perumahan dan utility boleh survive, tapi kita kata tak mampu? Malaysia sebenarnya lebih kaya dari Indonesia. Kalau mereka boleh buat, kenapa kita tak boleh? Yang paling penting, jurang sebenar antara Malaysia dan Indonesia bukan terletak pada siapa lebih kaya atau miskin. Ia terletak pada sistem mana yang lebih menjaga rakyat biasa. Anda ada gaji 5.000 sebulan. Lepas tolak loan rumah, kereta, dan bil, tinggal berapa? Mungkin 1.500. Sekarang bandingkan dengan pekerja Jakarta dengan gaji rupiah 10 juta. Itu dalam reduasiusnya status aja. Separuh gaji Anda. Tapi lepas tolak semua komitmen, dia pun tinggal dalam rupiah 4 juta. Itu tak jauh beza sangat pun dari Anda. Ini reality yang kebanyakan kita tak nampak. Kita tengok gaji nominal dan rasa Malaysia lagi bagus. Tapi bila dah tolak semua kos hidup yang lebih tinggi, disposable income kita sebenarnya tak jauh beza dengan mereka. Malah untuk sesetengah golongan, mereka lagi selesa sebab kos tetap bulanan, macam rumah dan pengangkutan lagi rendah. Jadi bila kali depan Anda dengar orang kata Indonesia ketinggalan, fikir semula. Ketinggalan dalam aspek apa? Kalau tengok GDP je, memang kita menang. Tapi, kalau tengok dari sudut rakyat biasa yang kerja 9 pagi sampai 6 petang, balik rumah nak rehat, makan, dan hidup dengan selesa, jurang tu dah tak begitu besar. Dalam sesetengah aspek malah tak wujud langsung. Dan rahasia terbesar yang saya jumpa, kedua-dua negara sebenarnya menghadapi masalah yang sama. Jurang antara kaya dan miskin semakin lebar. Kos sara hidup naik lebih laju dari kenaikan gaji. Anak muda susah nak beli rumah. Sistem perlu reform untuk bantu golongan berpendapatan sederhana. Kita ni serumpun bukan je dari segi bahasa dan budaya. Kita serumpun juga dari segi struggle ekonomi yang rakyat biasa hadapi setiap hari. Jadi sekarang Anda dah tahu, jurang antara Malaysia dan Indonesia yang sebenar bukan hitam putih, macam yang kita selalu dengar. Ia penuh dengan warna kelabu. Ada aspek kita menang besar. Ada aspek mereka sebenarnya lebih baik. Yang penting kita belajar daripada satu sama lain dan terus improve sistem untuk rakyat. Akhir sekali, ingat balik soalan awal tadi, kenapa rakyat Indonesia boleh hidup selesa dengan gaji lebih rendah? Sekarang Anda dah tahu jawabannya. Bukan sebab gaji tinggi je yang penting. Yang penting ialah berapa banyak duit tinggal dalam poket lepas bayar semua kos wajib bulanan. Dan dari sudut tu, kita dengan mereka sebenarnya tak jauh beza. Kalau video ini buka mata Anda tentang realiti sebenar jiran kita, tekan like sekarang. Share dengan kawan-kawan yang selalu komplain Malaysia mahal. Dan subscribe untuk lebih banyak konten yang bongkar fakta sebenar tentang Malaysia dan rantau kita. Kita kena faham realiti sebenar baru boleh buat perubahan yang bermakna. Terima kasih kerana menonton sampai habis.